Hari ini, cikgu akan membincangkan topik rumusan iaitu soalan yang akan diuji dalam kertas 2 bahagian C, soalan nombor 9. 30 markah adalah jumlah yang diperuntukkan untuk soalan rumusan dan murid dikehendaki menjawab dalam masa 45 minit. Berikut adalah panduan umum untuk menjawab soalan rumusan. Yang pertama, murid dikehendaki membaca dengan teliti semua bahan yang diberikan. Bahan yang diberikan merangkumi fokus 1 dan fokus 2. Kemungkinan juga diberi untuk fokus 3. Seterusnya, bahan rumusan boleh terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 sumber yang berbeza seperti petikan prosa, puisi atau bahan grafik. Tetapi bahan-bahan ini mempunyai tema yang sama. Untuk makluman murid, tugasan tidak dinyatakan dalam soalan. Oleh itu, murid perlu mengenal pasti sendiri tugasan yang dikehendaki dengan membaca dan meneliti kesemua bahan yang diberikan. Murid juga perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Fokus nanti cikgu akan nyatakan selepas ini apa yang dikatakan ataupun apa yang dimaksudkan dengan fokus. Okey, seterusnya murid juga perlu mengemukakan 8 isi yang lengkap. Isi ini wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Markah keseluruhan untuk isi ialah 20 markah, manakala 10 markah untuk bahasa yang diberi secara holistik. Maka bahasa akan dinilai secara holistik. Okey, seterusnya untuk 20 markah, pembahagian 20 markah terdiri daripada pendahuluan 2 markah, isi lengkap iaitu 8 isian lengkap diberi 16 markah dan penutup diberi 2 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk isi adalah 20 markah dan dicampur dengan 10 markah bahasa, murid akan mendapat 30 markah. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Seterusnya, kesimpulan perlulah ditulis berdasarkan tema bahan yang terdiri daripada ayat cadangan dan ayat kesan. Baiklah, di sini cikgu sediakan contoh soalan bagi rumusan. Okey, soalannya berbunyi, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Baiklah, ini merupakan satu contoh petikan prosa dalam bahan 1. Okey, petikan prosa ini adalah perenggan yang pertama. Jadi berdasarkan bahan 1 iaitu petikan prosa, murid perlu membaca dan meneliti petikan ini dan mencari fokus yang ada dalam petikan ataupun dalam bahan 1. Untuk perenggan pertama, cikgu dah letakkan dalam tulisan yang berwarna merah yang merupakan fokus 1. Jadi dalam perenggan pertama, kita dah jumpa fokus 1 iaitu usaha untuk meningkatkan semangat patriotik.
Baiklah, fokus ini merupakan tugasan ataupun perkara yang perlu murid-murid jelaskan dalam rumusan ini. Jadi untuk bahan 1 pada perenggan pertama kita dah jumpa fokus 1 iaitu usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Selepas ini murid boleh meneliti semula petikan ini dan melihat apakah isi-isi yang ada dalam perenggan pertama ini. Seterusnya, ini merupakan perenggan kedua bagi bahan 1. Setelah dibaca dan diteliti, kita akan jumpa fokus 2 dalam perenggan kedua. Baiklah, fokus 2 di sini merupakan tanggungjawab generasi muda. Seterusnya, ini merupakan perenggan ketiga iaitu perenggan terakhir dalam bahan 1. Setelah kita membaca dan kita akan jumpa terdapat sekali lagi fokus 2 ditekankan di perenggan ketiga iaitu tanggungjawab. Di sini dia menggunakan perkataan tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda. Jadi di sini dalam bahan 1 daripada perenggan 1 sehingga perenggan 3 kita akan jumpa 2 fokus iaitu fokus yang pertama merupakan usaha dan fokus yang kedua adalah tanggungjawab. Baiklah, ini merupakan bahan 2 yang diberi dalam bentuk bahan grafik. Okey, sekiranya murid meneliti bahan ini, maka kita akan jumpa bahawa bahan ini masih lagi menekankan fokus 1 iaitu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme, yang mana dalam bahan grafik ini dinyatakan terdapat pelbagai acara iaitu pelancaran Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang mana kita boleh letakkan di bawah usaha-usaha. Baiklah, berdasarkan penelitian daripada bahan 1 dan bahan 2, maka kita dapat jumpa 2 fokus iaitu usaha-usaha dan juga tanggungjawab. Jadi di sini cikgu kongsikan sedikit panduan ringkas bagaimana untuk menjawab soalan ataupun menjawab perenggan pendahuluan. Baiklah, di sini ada nyatakan perenggan pendahuluan untuk 2 fokus. Yang pertama, rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Murid akan mendapat 2 markah iaitu markah penuh untuk pendahuluan. Tetapi sekiranya murid hanya meletakkan 1 fokus sahaja seperti rumusan membincangkan fokus 1 iaitu rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda, maka murid hanya mendapat 1 markah. Jadi sepatutnya murid perlu menjawab rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda. Baru murid akan mendapat 2 markah penuh. Seterusnya dikongsikan juga sekiranya terdapat 3 fokus dalam bahan tersebut, maka murid perlu menyatakan ketiga-tiga fokus tersebut. Okey, sekiranya murid hanya meletakkan 2 fokus sedangkan dalam bahan 1 dan bahan 2 diletakkan 3 fokus, murid hanya mendapat 1 markah. Jadi di sini betapa pentingnya untuk kita meneliti dan membaca dengan teliti dengan tepat bahan 1 dan juga bahan 2 agar kita mendapat fokus yang tepat. Jadi di sini murid-murid perlu lebih berhati-hati dan membuat pembacaan yang teliti. Berdasarkan perbincangan ini, maka disediakan cadangan jawapan yang boleh murid-murid jadikan panduan. Okey, jadi cadangan jawapannya adalah rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda
dan tanggungjawab generasi muda. Sekiranya dua fokus ini tepat, maka murid akan mendapat 2 markah. Sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Diharapkan murid dapat menjawab soalan rumusan, khususnya perenggan pendahuluan dengan tepat. Semoga berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.